Orang-orang yang buat kajian ni, dia macam shock sendiri kan. Dia buat, tak siapa baca paper dia, tu tak ada guna pun. So, apa sebenarnya kajian yang sepatutnya dibuat oleh universiti? Obviously, at least apabila dia berkaitan dengan industri. Sebab obviously, universiti sepatutnya membuat kajian yang memberi manfaat kepada masyarakat. Ada sesetengah manfaat tu langsung, ada sesetengah tak langsung. Contoh yang langsung ialah apabila contohnya kajian berkenaan kebolehpasaran graduan. Itu satu kajian lah. Dia langsung, dia memberi manfaat langsung kepada orang-orang yang nak masuk pada universiti sebagai contoh. Ataupun kajian berkenaan inflasi. Ada juga kajian-kajian yang tak memberi manfaat langsung, dan ini yang jadi masalah. Biasanya bila dia tak berkait langsung ni, dia mungkin akan bagi benefit kepada industri ataupun dia tak bagi benefit kepada siapa-siapa kecuali akademia. Dan dalam kes ni pun ada dua masalah lah. Pada saya, pendapat peribadi lah, apa yang universiti perlu buat ialah apa yang orang nombor satu tak nak buat, nombor dua tak boleh buat. Simple kan. Maksud tak nak buat tu, ada setengah-setengah benda yang kalau boleh dibuat, dia boleh memberi manfaat, tapi tak ada orang nak buat. So dia tak nak buat. Contohnya macam LED. Ada mekanism yang ni UV LED lah. So mekanism yang menyebabkan efisiensi tu rendah. Dia berguna, tapi kalau tahu pun dia tak semestinya berguna pada masa itu. Nombor dua, tak boleh buat. Tak boleh buat ni contohnya ialah macam gambar black hole. Gambar black hole macam tu, selain community scientist, tak ada orang boleh buat benda tu. Tak ada orang boleh buat. Dan nombor dua, tak siapa pun nak buat benda tu kan. Dia tak menarik pun kepada orang. Tapi bila kita tahu benda tu, maknanya kita punya kefahaman tentang alam ni dia lebih baik. Jadi dua benda ni lah, orang tak nak buat dan tak boleh buat. Dia ada kategori ketiga, orang tak nak buat sebab dia tak berguna. Ini orang selalu kritik, tapi orang selalu salah faham sama ada yang tak nak buat dan tak berguna ni ialah sama dengan tak nak buat ataupun tak boleh buat ni. Jadi permasalahan dia ialah metrik untuk kita ukur sama ada kajian tu berbaloi ataupun tak berbaloi dari sudut ilmiahnya, dia sebenarnya untuk orang luar susah nak tengok. Sebab katakanlah daripada A ke B ada 5 jalan. Kalau orang tu tak tahu daripada A ke B tu ada 5 jalan, paling efisien ialah bila mana A ke B tu sampai paling cepat. Itulah yang dia boleh ukur. Tapi dia tak tahu pun mana yang lagi susah atau mana yang merosakkan lagi kita dan so on so forth kan. Dia boleh ukur satu benda je, itu masa yang dia ambil daripada A ke B. Tapi untuk orang yang tahu, dia akan tahu okey kalau lalu jalan ni dia lagi cepat, tapi kereta kau akan rosak kan. Kalau lalu jalan ni lagi elok sebab kau tengah bawa orang contohnya kan. So dia tak boleh sebab dia urusan ilmu. Jadi untuk kita mengekang benda yang ketiga ni, sistem yang kita buat tu tak boleh terlalu objektif sangat. Sebab kalau kita terlalu objektif, orang akan just game je lah, game. Tapi akhirnya dia kena ada tujuan lah. So akhir sekali dalam kajian-kajian ni, kalau dia ikut trend, dia tak ada tujuan hujung, dan jadi masalah lah. Sebab itu yang orang selalu kritik lah, dia kata kita kena buat industri. Masalah dengan buat industri ni kadang-kadang lah, daripada pengalaman lah, dia daripada kajian asas kepada yang produk akhir, sebenarnya ada satu keadaan yang memerlukan kajian dan duit, yang mana tak ada siapa nak fund. So dia biasanya mempunyai value of death. Anyway, so pasal kajian ni, kriteria pada saya ada dua lah. Benda yang orang tak nak buat dan benda yang orang tak boleh buat. Benda yang tak boleh buat ni biasanya adalah benda yang pure, sangat pure. Dan benda yang tak nak buat ni kadang-kadang dia relate kepada benda yang berkaitan dengan industri tapi tak secara langsung. Itulah